Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi Nur Ain binti Kamarul Adli. Saya dari kelas F2D. Pada hari ini, saya ingin membentangkan 3 perkara utama, iaitu hadis dhaif, hadis maudhu' dan juga golongan anti hadis di Malaysia. Jadi, sebelum saya memulakan pembentangan pada hari ini, saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada Dr. Azimah binti Abdullah selaku pensyarah bagi kod kursus PIMK 1104 Pengantar Ulum Al-Quran dan Ulum Al-Hadis. Jadi, tanpa melengahkan masa, mari saya mulakan. Baiklah, hadis dhaif dari sudut bahasa merujuk kepada lemah dan ianya merupakan kata lawan bagi perkataan qawiyun iaitu kuat. Dan dari istilah pula, menurut Ibnu Al-Salah, beliau telah mentakrifkan bahawa hadis dhaif merupakan hadis yang tidak menepati syarat-syarat hadis sahih dan juga hadis hasan, di mana hadis ini telah gugur salah satu ataupun beberapa syarat makbulnya penerimaan hadis. Terdapat 5 syarat penerimaan hadis sahih, iaitu bersambung sanad, perawinya adil dan juga dhabit, tidak ada syaz dan juga tiada illah. Seterusnya, kita akan lihat pula kepada ciri-ciri hadis dhaif. Baiklah, hadis dhaif ini dikenali sebagai hadis mardud, di mana hadis ini ditolak oleh para ulama dan sebagai sumber rujukan utama. Antara ciri-cirinya adalah disebabkan oleh kelemahan perawinya, sanad yang tidak bersambung dan juga matan hadis yang bermasalah. Baiklah, dari sudut kelemahan perawi, ianya dikenali disebabkan oleh perawinya seorang yang dusta ataupun tertuduh sebagai seorang yang dusta. Selain itu, perawinya itu merupakan seorang yang fasik dan banyak salah serta lemah dalam menghafaz. Selain itu, perawinya tersebut menyalahi riwayat yang lebih siqah dan seterusnya, perawinya itu kita tidak tahu identiti yang sebenarnya dan akhir sekali, perawi tersebut banyak berprasangka buruk. Seterusnya, dari sudut sanad yang tidak bersambung pula ialah yang pertama, jika sanad pertamanya digugurkan, ini disebut sebagai hadis mu'allaq. Yang kedua, jika sanad terakhirnya iaitu dari kalangan sahabat digugurkan, maka ia dikenali sebagai hadis mursal. Dan yang ketiga, jika 2 sanad atau lebih digugurkan secara berturut-turut, maka ia dikenali sebagai hadis mu'dal. Dan yang keempat, jika sanadnya tidak berturut-turut, maka ianya disebut sebagai hadis munqati'. Baiklah, bagi matan hadis yang bermasalah ini dikenali sebagai hadis mauquf dan juga hadis maqtu'. Dan buat pengetahuan semua, hadis dhaif ini sebenarnya terbahagi kepada beberapa kategori, iaitu yang pertama, dhaif disebabkan gugur sanad, dan yang kedua, dhaif disebabkan tuduhan ke atas para perawi. Dhaif disebabkan gugur sanad ini terbahagi kepada 2 pula, iaitu gugur sanad secara nyata dan juga secara sembunyi. Antara contoh hadis dhaif yang gugur sanad secara nyata ialah hadis munqati' dan juga hadis mursal. Manakala antara contoh hadis yang gugur secara sembunyi pula ialah hadis mudallas dan juga mursal khafi. Selain itu, bagi kategori hadis dhaif yang kedua pula ialah tuduhan terhadap perawi, di mana tuduhan terhadap perawi ini dibahagikan kepada 2 juga, iaitu dari sudut keadilan perawi. Contohnya ialah hadis matruk. Dan yang kedua pula ialah tuduhan ke atas kedabitan perawi, iaitu contohnya ialah hadis mu'allal. Baiklah, mari kita lihat pula contoh hadis dhaif. Baiklah, antara contohnya ialah An Abi Kilabah An Aisyah qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna min akmalil mu'minin imanan ahsanuhum khuluqan wa altafuhum bi ahli. Maksudnya, orang mukmin yang paling sempurna imannya ialah orang yang paling elok akhlaknya dan paling berlemah lembut dengan ahli keluarganya. Riwayat At-Tirmizi dalam karyanya Al-Iman yang ke-2554. Baiklah, mengapa saya kata hadis ini merupakan hadis dhaif? Hadis ini telah diriwayatkan oleh Imam Malik, Imam At-Tirmizi, Imam Ahmad bin Hanbal dengan jalan sanad daripada Abu Kilabah, daripada Aisyah secara marfu' daripada Rasulullah. Tetapi hadis ini dikira dhaif kerana sanadnya yang telah terputus. Hal ini dikatakan demikian kerana Abu Kilabah ini tidak pernah mendengar sendiri pun daripada Sayyidatina Aisyah. Dan mereka ini tidak pernah hidup sezaman dan tidak pernah bertemu. Kita dapat lihat melalui tarikh kematian mereka yang jauh jaraknya, iaitu Abu Kilabah telah meninggal dunia pada tahun 104 Hijrah, manakala Sayyidatina Aisyah pula telah meninggal dunia pada tahun yang ke-58 Hijrah. Jadi, apakah hukum beramal dengan hadis dhaif? Jumhur ulama telah sepakat menyatakan bahawa hadis dhaif ini boleh dijadikan hujah ataupun beramal dalam hal-hal yang berkaitan fadail amal. Namun tidak boleh dalam berkaitan dengan hukum hakam, lebih-lebih lagi mengenai akidah umat Islam.
Baiklah, sebentar tadi kita sudah lihat mengenai hadis dhaif. Sekarang kita akan lihat pula mengenai hadis maudhu'. Hadis maudhu' ini juga dikenali sebagai hadis palsu. Baiklah, maudhu' berasal daripada perkataan Arab iaitu wada'a yang membawa maksud letak, jatuh ataupun rendah. Oleh itu, hadis maudhu' ini dinamakan sebagai maudhu' kerana kedudukannya yang sangat rendah. Dan dari sudut istilah pula, hadis maudhu' ini merupakan khabar yang telah direka-reka dan disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW ataupun kepada para sahabat ataupun kepada para tabi'in secara dusta disebabkan adanya muslihat yang tertentu. Baiklah, bilakah mulanya tersebar hadis palsu ni? Menurut ahli sejarah, hadis palsu ini mula tersebar pada zaman pemerintahan Khulafa' ar-Rasyidin, di mana ianya lebih digembar-gemburkan ketika pemerintahan Saidina Ali, di mana pada ketika ini berlakunya pertelingkahan antara penyokong Saidina Ali dan juga Muawiyah. Di mana sebenarnya pertelingkahan ini berlaku disebabkan isu politik, namun akhirnya ia merebak sehingga ke isu agama. Dan sememangnya, memang ada beberapa golongan tertentu yang mereka cuba untuk melakukan hadis-hadis maudhu' ini dan menyebarkan dalam kalangan umat Islam untuk menimbulkan huru-hara dan memuaskan nafsu mereka. Contohnya ialah Al-Rafidah. Sekarang kita akan lihat pula kepada ciri-ciri hadis maudhu'. Baiklah, hadis maudhu' ataupun hadis palsu ini boleh dikesan walaupun tanpa mempelajari dan mendalami tentang sanad secara terperinci. Ulama hadis telah menetapkan beberapa kaedah dan juga ciri-ciri untuk mengetahui tentang kepalsuan sesuatu hadis tersebut. Dan antara ciri untuk mengenali hadis palsu ini, kita dapat bahagikan kepada dua bentuk. Yang pertama, tanda-tanda kepalsuan dari sudut sanad, dan yang kedua pula dari sudut matannya. Baiklah, saya akan cerita mengenai sudut sanad yang dulu. Yang pertama ialah perawinya adalah seorang yang pendusta dan hadis tersebut hanya diriwayatkan oleh dirinya sahaja. Dan selain itu, tidak ada seorang pun perawi yang siqah meriwayatkan hadis daripadanya. Yang kedua, orang yang memalsukan hadis tersebut mengakui bahawa dirinya telah memalsukan perkara tersebut. Contohnya ialah Nuh bin Maryam telah mengakui bahawa dia telah mencipta hadis maudhu' mengenai kelebihan-kelebihan surah dalam Al-Quran. Seterusnya, yang ketiga, terbongkar pendustaan orang yang meriwayatkan hadis maudhu' tersebut. Dan yang keempat, ada bukti yang kukuh yang menunjukkan bahawa perawi hadis tersebut merupakan seorang yang pendusta. Sebagai contoh, ada kenyataan daripada seseorang ini bahawa dia merupakan seorang Syiah yang mana dia fanatik terhadap golongannya sendiri. Jadi, dia meriwayatkan hadis-hadis tersebut dengan mencela para sahabat dan dia mengagung-agungkan Ahlul Bait. Seterusnya, ada petunjuk yang mengukuhkan adanya pendustaan tersebut berlaku. Contohnya, mereka hadis maudhu' ini dan juga orang yang didakwa dia mengambil hadis tersebut tidak pernah hidup sezaman dan tidak bertemu pun sebenarnya. Dan yang terakhir, ciri hadis maudhu' dari sudut sanad ini adalah daripada sikap ataupun keadaan perawi itu sendiri. Itulah serba sedikit ciri-ciri hadis maudhu' dari sudut sanadnya. Dan kita akan nantikan dari sudut matannya pula. Okey, jom kita lihat dari sudut matannya pula. Okey, matan ni merupakan isi kandungan hadis tersebut. Okey, yang pertama, hadis tersebut menunjukkan bahawa ganjaran pahala yang sangat besar untuk amalan yang kecil. Ataupun hadis tersebut menunjukkan ancaman yang sangat dahsyat untuk perkara yang kecil sahaja. Ataupun seumpama dengannya lah. Baiklah, contohnya ialah kelebihan ditimpa sakit. Terdapat satu hadis palsu yang telah direka-reka yang menyatakan bahawa sekiranya kita jatuh sakit selama sehari, maka kita dapat menebus dosa selama 30 tahun. Yang kedua pula ialah makna hadis tersebut telah rosak dan tak dapat difikirkan dengan akal fikiran yang waras. Contohnya, terdapat satu hadis yang menerangkan tentang kelebihan memakan daging, yang mana dia mengatakan bahawa penghulu bagi makanan di dunia dan di akhirat ni adalah daging. Sangat-sangat tidak logik. Dan yang ketiga, hadis tersebut menyalahi panca indera serta sudut hakikatnya. Dan yang keempat pula, makna bagi matan hadis tersebut melucukan. Contohnya mengenai musim bunga. Dia mengatakan bahawa musim bunga bagi umatku ialah anggur dan juga tembikai. Dia macam melucukan. Seterusnya, dari sudut matan ini juga, terdapat hadis ini dia bercanggah dengan fakta-fakta sains. Contohnya, terdapat satu hadis ini dia mengatakan tentang keburukan memakan ikan. Hadis tersebut mengatakan bahawa seseorang yang memakan ikan ini boleh melemahkan badan. Sedangkan dari sudut sainsnya, ikan memberikan protein kepada tubuh badan yang mana ini dapat membantu
kita sebagai manusia. Jadi hadis ini merupakan hadis yang direka-reka. Seterusnya, dari sudut mata ni juga kita boleh lihat melalui apabila hadis tersebut dia bercanggah dengan dalil-dalil Al-Quran dan juga hadis sahih. Dan yang terakhir, dari sudut gaya bahasanya yang lemah dan juga pengertiannya yang tidak sampai dengan taraf Nabi. Contohnya, terdapat satu hadis maudhu' ini menceritakan tentang kelebihan makan nasi, tetapi ayatnya sangat lemah, yang mana ianya membawa maksud nasi itu adalah sebahagian daripadaku dan aku ni sebahagian daripada nasi. Jadi jika seseorang mendengar pun macam tidak logik untuk seseorang Nabi mengungkapkan kata-kata sedemikian rupa. Dan itulah serba sedikit ciri-ciri hadis maudhu' dari sudut matanya. Mari kita lihat pula contoh bagi hadis maudhu' ini. Baiklah, terdapat satu hadis yang berbunyi La yadkhulu waladu zina wala syai'un min naslihi ila sab'ati aba'il jannah. Maksudnya ialah anak zina tidak dapat masuk ke syurga sehinggalah 7 keturunan. Okey, hadis ini sebenarnya jelas bertentangan dengan nas ataupun Al-Quran yang menyatakan bahawa seseorang ini tidak akan menanggung kesalahan ataupun seseorang ini tidak akan dibebani dengan dosa orang lain. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa la taziru waziratun wizra ukhra. Maksudnya, dan seseorang yang boleh memikul tidak akan memikul dosa perbuatan orang lain. Namun, dia hanya menanggung dosa usahanya sahaja. Surah Al-An'am ayat 164. Oleh itu, apakah hukum beramal dengan hadis maudhu' ini? Jumhur ulama telah sepakat menyatakan bahawa hadis maudhu' ataupun hadis palsu ini haram untuk jadikan hujah, beramal dengannya, meriwayatkan ataupun diriwayatkan sama ada dari sudut akidah, ibadat dan juga akhlak. Dan bahkan sesiapa yang melakukan pendustaan terhadap Rasulullah ini, dia akan masuk ke dalam neraka. Sebagaimana sabda Nabi SAW yang bermaksud, barang sesiapa yang melakukan pendustaan ke atasku dengan sengaja, maka dia akan dimasukkan ke dalam api neraka. Hadis riwayat Muslim. Terlalu banyak hadis daif, hadis maudhu'. Jadi macam mana caranya untuk kita tentukan hadis tersebut sahih ke palsu sebenarnya? Jangan risau. Memandangkan kita sudah berada pada zaman teknologi moden, maka kita boleh menggunakan pelbagai aplikasi untuk memeriksa hadis tersebut. Contohnya, kita boleh menggunakan semakhdis.com, dorar.net, Maktabah Syamilah dan lain-lain. Seterusnya, kita akan beralih pula kepada golongan anti hadis. Baiklah, apakah yang dimaksudkan dengan gerakan anti hadis? Gerakan anti hadis dalam bahasa Arab dipanggil sebagai munkir al-sunnah. Jadi, gerakan anti hadis ataupun munkir al-sunnah ini ialah satu usaha ataupun kegiatan yang menolak sunnah sama ada secara keseluruhannya ataupun sebahagian daripada menjadi sumber hukum dan juga rujukan. Dan bagi mereka yang berada dalam gerakan anti hadis ini, sunnah secara keseluruhannya ataupun secara sebahagiannya adalah bukan hujah dan memadai bagi mereka berhujah dengan menggunakan Al-Quran sahaja. Menurut Imam Al-Syafi'i dalam kitabnya Al-Um, beliau telah menyatakan bahawa golongan anti hadis ini telah muncul secara berkelompok pada penghujung abad yang kedua ataupun pada abad yang ketiga Hijrah. Mereka ini melakukan penolakan terhadap hadis yang bersifat bukan mutawatir seperti hadis ahad, dan mereka mendakwa bahawa hadis bukanlah penerang ataupun penguat pada Al-Quran. Bahkan mereka menganggap bahawa sunnah ini ialah hukum yang tak terpisah daripada Al-Quran. Baiklah, kita akan lihat pula siapakah golongan anti hadis di Malaysia. Antara golongan anti hadis yang terkenal di Malaysia ialah Kasim Ahmad, yang mana beliau merupakan seorang penggerak utama yang dipercayai telah terpengaruh dengan ajaran Dr. Rashad Khalifah. Yang mana Dr. Rashad Khalifah ni merupakan seorang pakar dalam bidang plant biochemistry kelahiran Mesir yang menetap di Amerika Syarikat. Dr. Rashad Khalifah ni, dia telah memperkenalkan kod 19 yang merupakan satu penyelewengan besar dalam pentafsiran Al-Quran. Malah, beliau juga turut menyatakan bahawa terdapat penambahan kepada Al-Quran dalam surah At-Tawbah pada 2 ayat yang terakhir. Di Malaysia, gerakan anti hadis ini telah dipelopori oleh Kasim Ahmad, iaitu merupakan seorang pengasas bagi Parti Sosialis Rakyat Malaysia. Dan bukan dia seorang saja, ada lagi beberapa rakan lainnya seperti Osman Ali, Idris Abdul Rahman dan juga Abdul Manan Harun. Jadi, Kasim Ahmad dan rakan-rakan ni, dia nak menarik perhatian umat Islam dengan mengemukakan teori bahawa ajaran Islam ni memadai sekiranya mereka berbandingkan dengan Al-Quran serta kajian saintifik berdasarkan akal sahaja, tidak memerlukan hadis. Jadi, antara tindakan yang telah dilakukan oleh Kasim Ahmad ni, beliau telah menubuhkan Persatuan Jemaah Al-Quran Malaysia. Lepas tu, lepas dah buat jam,
Dia tubuhkan lagi satu lagi persatuan, iaitu yang bernama Persatuan Falsafah Malaysia. Kenapa dia buat macam tu? Sebabnya ialah JAM ni tidak dibenarkan untuk didaftarkan di Malaysia oleh kerajaan pada waktu tu. Jadi dia buatlah persatuan yang baru. Dan bermula pada September 1985, Kasim Ahmad ni dia telah memperlihatkan peningkatan gerakannya dengan penganjuran majlis diskusi mengenai teori hadis di pejabat aliran di Penang. Dan waktu ni, penyebaran ajaran Kasim Ahmad ni telah disedari oleh para ulama dan dia telah dikecam hebat. Dan kemudiannya, pada bulan Mei 1986 pula, Kasim Ahmad ni dia telah menulis satu buku yang bertajuk Hadis Satu Penilaian Semula, iaitu terbitan media intelek Sendiran Berhad. Tapi, buku ni pun dikecam teruk juga kerana buku ini mendokong fahaman menolak hadis secara keseluruhannya sebagai hukum Islam. Buku tersebut kemudiannya telah diharamkan oleh kerajaan pada 10 Julai 1986. Dan kemudiannya, pada Oktober 1992, Kasim Ahmad ini sekali lagi dicetuskan kontroversi dan kemarahan umat Islam apabila beliau ini ditulis satu buku yang bertajuk Hadis Jawapan kepada Pengkritik. Dan mesej dia sama juga, iaitu menolak hadis secara total. Dan waktu ni kerajaan sekali lagi telah mengharamkan buku tersebut melalui warta kerajaan. Jadi, apa sebenarnya ideologi ataupun pemahaman golongan anti hadis terhadap hadis ni sebenarnya? Kata mereka, hadis ini tidak mentafsir Al-Quran. Yang kedua, mereka turut mengatakan bahawa hadis bukan sumber perundangan Islam yang mutlak. Yang ketiga, mereka turut berpandangan bahawa kesahihan sebuah hadis itu adalah diragukan. Dan yang keempat, mereka mengatakan bahawa warisan Nabi hanyalah Al-Quran. Sebab tu mereka tidak mengikut sunnah. Dan yang kelima, mereka turut mengatakan bahawa Imam Ash-Shafi'i adalah pencipta doktrin, sumber perundangan Islam yang kedua adalah hadis. Itu adalah antara pemahaman ataupun ideologi golongan anti hadis ini. Dan kita akan lihat pula, apakah faktor penolakan Kasim Ahmad terhadap hadis daripada menjadi sumber akidah dan juga perundangan Islam. Yang pertama, beliau mengatakan bahawa pembukuan kitab-kitab hadis, utamanya 6 buah buku hadis iaitu Al-Kutub As-Sittah, dibuat pada akhir abad kedua dan permulaan abad ketiga Islam. Dan dia juga mengatakan bahawa pembukuan ini tidak dibuat dengan lebih awal, iaitu dalam pemerintahan Khulafa' Ar-Rasyidin. Dia turut mengatakan bahawa kewujudan hadis ni menimbulkan pertelagahan politik dan juga fahaman kepuakan. Itulah antara faktor yang menyebabkan Kasim Ahmad ni menolak hadis. Semoga kita semua kekal dengan ajaran kita sehingga ke akhir hayat dengan mengangkat sunnah sebagai sumber hukum yang kedua, sebagaimana hadis Nabi SAW yang bermaksud, aku tinggalkan kepada kamu dua perkara, selagi mana kamu berpegang padanya, kamu tidak akan sesat, iaitu Al-Quran dan juga sunnah Nabi. Hadis riwayat Imam Malik. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.